Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulakan awal pada malam ini. Karena sebagian orang mungkin bila dia dapat SMS dia tak baca sebenarnya. Dia tengok tajuk. Jadi dia ingat dia kata, ada kuliah tapi kuliah tu dah bagi tahu kita akan mula awal disebabkan bahawasanya ada kuliah lain. Wa an Jabir bin Abdullah wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Jabir bin Samurah qala syaka ahli Kufah Sa'd yakni Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Juga syaka ahli Kufah Sa'd yakni Ibn Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa'azalahu wasta'mala alayhi Ammar fashakaw hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli fa'arsala ilayhi faqala da Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخدم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين فقال ذلك ظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عمرو فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وشمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة السعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.
daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Nanti kita akan terangkan Jabir semasa kita terhad untuk menguraikan hadis. Katanya syaka ahlul Kufah Sa'da, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahli Kufah telah mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata syaka ahlul Kufah Sa'da, ahli Kufah mengadu. Sebenarnya bukan ahli Kufah mengadu. Setengah adalah 2-3 orang di kalangan ahli Kufah mengadu. Tak kala semua ahli Kufah tu nak mengadu, nak komplain against Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan nak komplain untuk menentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat Abi Awana disebut ja'ala nasun min ahli Kufah. Ada beberapa orang di kalangan ahli Kufah, mereka ini pergi buat mengadu kat Sayyidina Umar tentang gubernur mereka, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah sahabat Nabi SAW. Antara orang yang Nabi SAW jamin syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang awal menumpahkan darah musyrikin dalam peperangan Badar. Nabi pernah kata, "Bi abi anta wa ummi ya Sa'ad. Fidauka abi wa anta ya ummi ya Sa'ad." Untukmu aku berikan ayah dan ibuku wahai Sa'ad. Kata Sa'ad. Sa'ad ni orang dekat dengan Nabi, Nabi sayang kat Sa'ad. Teratur orang Kufah komplain dia. Dan Sa'ad selepas daripada itu, Sa'ad ini dia hidup selepas daripada zaman Abu Bakar Siddiq, dia hidup selepas daripada zaman Umar. Semasa zaman Umar pun dia hidup, dan Umar telah melantik dia untuk mengepalai peperangan di Iraq. Peperangan di Iraq. Dia dipilih. Kita akan tahu wasiat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas antara wasiat yang terkenal. Bila Sa'ad pergi ke Iraq pada tahun 14 Hijrah, Sa'ad berjaya menguasai Iraq. Jasa dia Sa'ad. Pada tahun 17 dia berkuasa di Kufah. Dia dilantik menjadi gubernur Kufah. Sehinggalah pada tahun 20 ataupun tahun 21 Hijrah, dia jadi gubernur Kufah. 17 tahun, dekat 4-5 tahun. Maka kat sepenggal ada orang komplain. Apa orang komplain Sa'ad bin Abi Waqqas? Tentu Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kalau orang yang komplain Sa'ad ni bukan sahabat. Zaman tu kebanyakan orang yang jumpa sahabat saja. Kira orang boleh komplain Sa'ad bin Abi Waqqas, kira cukup hebat lah. Sebab apa hebat? Sa'ad ni sahabat Nabi yang besar. Yang komplain dia ini orang biasa. Dan komplain berhubung dengan agama dia. Dan kita akan tengok dalam komplain ni, komplain against Sa'ad bin Abi Waqqas hingga di dalam masalah salat. Hingga dalam masalah salat. Dan kita, Nabi pernah doa supaya dimustajabkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu dia tak suka kalau ada orang komplain, dia akan cepat ambil tindakan. Dan kita tahu Umar ni salah seorang yang sangat sensitif dengan komplain. Dia orang komplain sebenarnya, kepala yang komplain ni, walaupun hadis ni tak sebut, dan riwayat yang lain dia menyebut yang komplain ini nama dia Al-Jarrah bin Sinan Al-Ashadi. Nama dia. Dia pilih satu waktu yang sesuai untuk dia komplain Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sayyidina Umar sedang menyiapkan tentera untuk menghadapi Parsi.
Dan kita tahu Sayyidina Umar dalam keadaan tu dia pentingkan penyatuan sah, kesatuan. Tak boleh ada gosip, tak boleh ada apa-apa. Semua cerita-cerita ni dia tak mau. Maka dia akan ambil tindakan cepat. Dan kita akan tahu dia memang tukar sangat. Tuan Umar itu hak Amirul Mukminin, dia tukar sangat. Dan kita tahu, kita dah baca nanti kita tengok banyak komplain Umar. Umar memang sensitif kalau orang komplain. Tapi masa Al-Jarrah bin Sinan Al-Ashadi and the gang bawa komplain ni kepada Umar, Umar kata, aku rasa kamu komplain ni ada tujuan tak baik. Kamu saja cari waktu yang seperti ini untuk kamu lawan saya. Namun itu tidaklah menyebabkan untuk aku tidak mengambil tindakan untuk memeriksa kes yang kamu minta. Dalam riwayat disebut mereka komplain dalam semua perkara. Termasuk mereka kata saat tak reti sembahyang. Oh berat. Orang biasa komplain sahabat Nabi besar kata tak reti salat. Ini satu komplain besar. Apa dalam riwayat ini disebut? Fa'azalahu wasta'mala alaihi Ammar. Cuba tengok. Maka dia fa'azalahu, yakni dia pecat Gubernur dan dia menggantikannya, melantik Ammar, yakni Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Sebenarnya bila dia bukan pecat, dia tahu komplain ni bohong. Tapi dia Sayyidina ni sayang kat Sa'ad. Dia tutup sama. Balik main duduk di Madinah. Dia suruh Sa'ad balik main duduk Madinah, jadi ahli majlis syura dia. Pasal dia telefon ni karut. Dan tuan-tuan, dalam sepanjang sejarah orang Kufah, bukan orang dulu kan orang kita ada Iraq, orang Kufah memang takut. Bukan semua, tapi orang Iraq ni terkenal dengan, bukan semua, tapi terkenal dengan sikit, kadang-kadang tak apa-apa. Siapa yang membohongi Ali bin Abi Talib, yang membohongi Al-Husain bin Ali, sehingga Al-Husain bin Ali dibunuh, ialah orang-orang Kufah. Sebab itu kita dengar kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, ya ahla Syam, dhahaba ilaikum nafarun qalilun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fatatuna ilaina bi ahadithin ma na'rifuhu wa ma na'rifuhu. Fatatu ilaina bil ahadithi ma na'rifuhu. Wa ya ahlal Iraq dhahaba ilaikum, dia kata, wa ya ahlal Syam dhahaba ilaikum nafarun kathir min ashabi Rasulillah, fatatuna ilaina bil ahadith ma na'rifuha. Wa ya ahli al-Iraq dhahaba ilaikum nafarun qalil min ashabi Rasulillah, fatatu ilaina bi ahadith ma na'rifuha wa ma la na'rifuha. Aisyah kata, wahai orang Syam, orang Syria, sahabat Nabi pergi ke ramai yang pergi. Hampa patah balik mai ke Madinah ni dengan membaca hadis-hadis yang sahabat baca kat hampa tu. Semua hadis-hadis tu kami tahu. Maksud, patut bila sahabat pergi ramai, tentulah bila sahabat lain dengar hadis, ada juga hadis yang mungkin dia terlepas. Tapi orang Syam baca, kata Aisyah, semua hadis yang kamu baca tu kami kenal. Artinya tak ada masalah lah. Kami tak payah duk fikir betul kan hadis ni. Kami dah dengar lah hadis ni. Wahai orang Iraq, sahabat Nabi pergi kat kamu tak ramai mana, tapi kamu patah balik ramai hadis banyak. Apa yang kami kenal dan apa yang kami tak kenal. Ini bukan apa nak kita ke negeri ada perkauman, tapi realitinya begitulah Iraq. Dan Allah pun takdirkan Iraq ni pun jarang dapat pemimpin yang baik-baik. Semua gangster-gangster. Bukanlah kita hina mereka, tapi takdir mereka. Hajar, sampai hajar. Mungkin antara yang bagus sikit pun Abdul Salam Arif dulu sebelum Saddam. Lepas tu mari Saddam.
Semua orang kaki giganya. Adalah pemimpin yang baik, tapi ramai berlain. Balik kepada orang Kufah. Orang Kufah, dia komplain. Bukan semua, sekelompok ya pergi bawa komplain ni kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pecat Sa'ad. Pecatlah namanya, bukanlah kenaknya pecat nanti kita tak suka. Umar tanya dan Umar selidik, kita Umar tahu Sa'ad tak salah. Umar tak suka, Umar tak duduk ni main. Dia pun khidmat bagus Sa'ad. Umar lantik Abdullah bin Mas'ud urus Baitul Mal di sana. Lantik Ammar bin Yasir supaya jadi imam. Pasal dia dan lantik Osman bin Hunain supaya dia menguruskan tanah, hal ehwal tanah. Tuan-tuan, Umar ni dia ahli pentadbiran. Kita kena ingat, seorang administrator yang sangat bagus dan seorang pemimpin. Banyak dasar-dasar pentadbiran Islam bermula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Nabi tidak meninggalkan kerangka politik, mereka meninggalkan beberapa prinsip umum sahaja. Pada zaman Nabi lebih berbentuk tribal system, lebih bentuk sistem kabilah. Kalau orang kata ada tak negara pada zaman Nabi dalam kerangka negara macam nation state macam sekarang, tak ada. Pada zaman Nabi tak ada menteri, tak ada apa. Umar yang kemudian adaptasi banyak sistem. Sebab itu politik ini dia berkembang. Dan kelemahan gerakan Islam pada zaman dahulu ialah apabila mereka cuba untuk jadikan seolah-olah politik itu satu dream kepada satu negara yang begitu idealis yang tak mungkin wujud sebenarnya. Politik adalah sebuah negara, satu benda yang realiti. Dan saya memuji Ikhwanul Muslimin di Mesir kerana mereka kata mereka tak mau kursi, mereka nak bagi ke Al-Bardi. Jangan cakap kita nak apa, biar geng tu ambil. Kalau Ikhwan cakap dia nak je, Barat campur tangan habis-habis. Lagi kelam kabut usir. Biar, yang penting dapatkan seorang pemerintah yang adil, lebih baik daripada yang ada si Jahannam Mubarak. 30 tahun menjahanamkan Mesir. Jadi tinggalkan itu. Apabila apa yang berlaku ialah ini Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu sensitif. Ada orang yang dia pecat betul. Kita tengok dalam riwayat yang lain, Umar pernah pecat lelaki Ansar yang dia lantik untuk menguruskan wilayah-wilayah Islam, dan dia telah buat tahanan kepada satu orang yang bernama Amr bin Hayyan. Amr bin Hayyan ni dia dulu pernah khidmat dengan Kaisar, dengan Kisra, dengan Rom. Bila dia masuk Islam, kawan ni dia pergi makan rumah kawan ni. Kawan ni jamu dia. Dia masuk Islam, dia orang besar. Lepas makan dia melawak. Melawak tu ambil tangan disapu janggut dulu. Sapu janggut. Kawan ni buat laporan kat Sayyidina Umar. Dia kata aku pernah khidmat kat Raja Rom, kat Parsi semua aku buat. Aku tak pernah tengok orang kau hajar macam ni kan benar. Dia boleh lepas makan dia melawak pisang sapu janggut tangan dia kat janggut tu. Saya nak panggil, kalau tidaklah kerana sunnah, saya setiap janggut di muka kau cabut. Apa kerja lepas makan sapu tangan kat janggut orang? Dan Umar memang pecat. Umar pecat itu dia bilang pecat kepala tentera. Tentera tu duduk saja, dia boleh tanya tentera bawah, cuba hampa cerita apa kesalahan yang hampa pernah buat, maksiat hampa pernah buat. Dapat kena Umar, tak apa kerja dia nak masuk campur. Allah tutup maksiat orang, dia suruh orang cerita pula. Pecat. Pecat. Nanti kita akan tengok nanti dia pecat cerita dia dengan apa? Gamlan Hams. Kemudian fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Mereka mengadu dan hingga mereka kata saat semayang tak tertib.
Tak elok Allah. Orang awam mengadu tentang semayang sahabat Nabi. Tuan-tuan, kalau orang mengadu kita kata kita solat betul, orang kata solat tu tak betul, kalau orang bersuara lama tak buat, tak saya heran. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kata semayang dia tak betul. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, siapa? Orang kata apa siapa? Hampa takbir tu kata tak apa, diam kan. Kita pun tak betul. Kena baca Quran sunnah 3 kali apa tu? Kita tak baca Allah. Tak betul iman. Tak apa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tak betul iman. Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah. Kata Sa'ad, adapun aku wallahi sesungguhnya aku salat dengan mereka salat Rasulullah. Aku semayang cara Nabi. Dia kata, ma akhrimu anha, aku tak kurangkan sikit pun salat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usalli salat al-isya fa arkudu fi ulayain. Aku semayang isya dan aku memanjangkan pada 2 rakaat yang awal. Wa ukhifu fil ukhrayain, dan aku ringankan 2 rakaat yang akhir. Biasalah kita tahu kan semayang, pasal 2 rakaat yang awal kita baca surah, kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah. Depa ni kata, mana boleh dia semayang main-main. Orang semayang apa? Sama dia semayang 2 panjang, 2 pendek. Tuan kalau orang jahil tuan oleh Allah. Tapi bukan semua hak kaki kata ni seorang 2 ya. Sebab tu kita jangan cepat buat kesimpulan. Kadang-kadang kita pergi jumpa 2 orang kata kita pergi habaq kat member kita, ni orang semua duk kata kat hang. Semua tu baru 2 orang. La ilaha illallah. Kita pun pergi percaya hak dia kata. Dia pergi satu tempat, dia dengar orang kata kita, ni semua orang duk kata kat hang. Semua. Senang kataan semua. Semua tu berapa dia? Aku jumpa 2 orang kata. 2 orang tu dia jadikan semua. Jadi sebab tu tuan ni psycho manusia. Jadi berapa orang Al-Jarrah bin Sinan Al-Asadi dengan and the gang, dia yang buat komplain ni. Dia macam-macam nak kata kat Sa'ad, dia tak berhenti. Lalu dia angkat kes ni. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan. Maka Umar bin Khattab hantar supaya ikut Sa'ad ni pi ke Kufah ni seorang lelaki ataupun beberapa orang lelaki. Rawi tak pasti. Tapi dalam riwayat disebut orang yang dihantar lah. Hadis ni tak sebut, tapi dalam riwayat yang lain disebut yang Umar hantar ini iaitu Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Tentang Muhammad bin Maslamah ni Umar selalu hantar. Umar percaya dia ni orang bagus. Nabi pernah doa kalau fitnah berlaku, Muhammad bin Maslamah tak terlibat. Dan pada zaman berkelahi Muawiyah dan Ali, Aisyah dan Ali, Muhammad bin Maslamah tak sokong siapa-siapa. Pasal lawan sama-sama orang Islam. Dia selamat daripada fitnah. Dia selamat daripada fitnah. Muhammad bin Maslamah dia kata, wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah fasala anhu ahla Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Dia Muhammad bin Maslamah ke Kufah, dan Muhammad bin Maslamah tanya orang Kufah mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada satu masjid pun melainkan dia pergi, dia bawa, dia tanya. Imam Tabari kata dulu dia kata walam yakun al-amru bisir min sya'nihim yawma idin. Dia bukan, dia ni public inquiry, dia tanya secara terbuka. Dia bukan kok pergi ambil apa nama, pergi bisik-bisik, hampa tengok macam mana gambar apa tak. Pergi ke masjid, orang ramai di masjid, tanya orang masjid, apa pendapat kamu tentang gubernur kamu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa pendapat kamu tentang gubernur kamu Sa'ad bin Abi Waqqas? Bisad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata wa yasnu alaihi ma'rufan. Semua orang puji, orang bagus, sahabat Nabi,
jihad, buka Iraq. Tak ada orang macam ni. Bagus. Geng-geng tadi habis mengaku duk kritik tu, duk buat komplain. Depa ni duk ikut. Depa tak kata apa, depa senang. Depa senang. Depa tak mula komplain depa. Hatta dakhala masjidan di Bani Abs. Sehinggalah apabila masuk yakni Muhammad bin Maslamah dan tentu Sa'ad bin Abi Waqqas ni masuk ke masjid Bani Abs. Dia tanya di sana. Tuan-tuan, ini menunjukkan sebahagian orang kita kadang-kadang dia salati telajak macam mana. Dia kata pilihan raya tidak syar'i. Saya bukan masalah demokrasi atau tidak, tapi sistem memilih ataupun sistem pungutan suara ia berlaku hatta di zaman sahabat. Dulu tak ada lah mengundi, tapi sekurang-kurangnya dia buat. Dia tanya orang ramai, kok pandangan apa tentang dia ni? Setuju tu pun tidak. Dia bagus. Betul. Ini suatu cara bagaimana dia nak proses persetujuan orang ramai. Artinya kalau orang ramai kata tak bagus, memang itu akan diambil kira lah. Siapa kata pandangan orang ramai langsung tak boleh dalam sifat isu politik tidak boleh diambil kira? Diambil kira. Waktu pada zaman saya heran, sebagian orang komplain, dia kata demokrasi tidak ada dalam Islam, buat ceramah. Tapi banyak sistem autokrasi, authoritarian, yang mana satu orang memiliki kuasa. Ini ataupun sistem kuku besi ni kita iktiraf. Banyak negara-negara Arab yang mana melantik kepimpinan secara keturunan. Itu juga tidak Islamik. Kenapa tak komplain yang tu? Komplain demokrasi saja. Walaupun tidak semua dalam demokrasi itu kita setuju. Kalau tuan-tuan baca The Fall and Rise Islamic State, Islamic State, kita akan dapati hanya dua sistem dalam dunia ni yang manusia ni setelah dia jatuh, manusia cuba ambil lagi. Pertama, demokrasi. Walaupun sebahagian orang menolak kerana atas beberapa falsafah demokrasi, tapi itu boleh dibaiki. Dan kedua ialah masalah Islamic State, yang kita telah mempunyai pandangan yang sendiri dengan masalah Islamic State. Tapi dua negara ini orang canang. Dia dah jatuh. Dulu demokrasi dah 1000 tahun, kemudian mati, kemudian muncul semula Islamic State. Bila dia jatuh, kemudian actually-nya Islamic State tidak pernah muncul dalam sejarah. Kita tak akan jumpa dalam sejarah Islam apa yang dikatakan negara Islam ataupun daulah Islamiyah. Tak ada. Yang ada ialah Darul Islam, wilayah Islam, wilayah Islam. Perkataan Islamic State ialah perkataan baru yang muncul di era penjajahan kerana proses decolonization untuk menyahkan penjajahan. Masa itu baru orang Islam kata kita nak halau penjajah ni, nak bentuk negara ni, nak nama negara apa. Maka mereka create satu nama iaitu Daulah Islamiyah ataupun Islamic State. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu kita panggil Darul Islam, Darul Harb. Wilayah Islam, wilayah Islam ni wilayah yang diperintah oleh orang Islam. Selepas penjajahan kita nak bentuk supaya orang Islam nak pemimpin yang tidak menjadi boneka penjajah. Kalau setakat dia orang Islam tak jadi, tapi dia bukan boneka penjajah. Lalu mereka letakkan perkataan Islamic State ataupun Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu sendiri tidak ada satu definition, tidak ada satu takrif yang jelas. Sehinggalah sebab tu gerakan Islam kita tengok pening. Apa dia daulah Islam? Saya kata negara yang pemimpinnya Islam, saya kata negara hudud, saya kata kerana tidak ada takrif. Sebab tu ulama bersidang apa itu daulah Islamiyah. Sebab tu tuan-tuan, sekarang ni perkembangan yang bagus akhir-akhir ni apabila gerakan Islam je Ikhwanul Muslimin, mereka dah tak sebutlah benda ni. Mereka sebut negara yang adil, negara yang memberikan hak pada rakyat, negara yang mengikut prinsip-prinsip wahyu. Itu ialah negara Islam. Bukan hudud itu mekanisme kecil. Dia tak patut dijadikan menonjolkan sebuah negara Islam. Negara Islam adil itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah suruh kamu beri amanah kepada orang yang layak, ahlinya, dan apabila kamu berhukum dengan manusia, hukumlah dengan cara yang adil. Adil itu asas. Bagaimana adil itu? Macam-macam. Ikut situasi. Najasyi negeri Kristian.
Kerajaan Kristian, Najasyi masuk Islam. Nabi tak suruh dia letak jawatan. Dia jadi pemimpin negara Kristian, dia Islam. Bila dia mati, Nabi salatkan jenazah dia. Nabi puji dia. Nabi tak kata ini pemimpin Islam pergi jadi ketua negara Kristian buat apa. Nabi tak kata. Nabi bagi kepada Najasyi. Sebab negara gerakan Islam berkembang. Dan kita harap bila dia berkembang ke akhir-akhir ini bagus. Situasi di Mesir tu, saya tengok bila Ikhwan Muslimin kata dia bersama dengan rakyat, dia menuntut supaya Mubarak turun, dia nak supaya negara ini dipimpin secara orang yang adil. Tak apa badan dia naik pun tak apa. Saya ingat mereka mengambil langkah yang bijak. Daripada dia kata kami nak buat negara Islam, terus saja US masuk, macam apa yang berlaku di Algeria, terus saja Perancis masuk campur, kemudian siapa pun tak dapat, rakyat yang menderita. Yang penting jatuhkan diktator tu dulu, jatuhkan orang yang kejam tu dulu, dan nanti orang yang adil. Islam boleh hidup di bawah manusia yang adil. Walaupun kadang-kadang dia tak berapa beriman, tapi dia tak boleh hidup di bawah manusia yang kata di Islam tapi dia zalim. Itu Ibnu Taimiyah sebut. Manusia rakyat boleh, kita bukan mau pemimpin kafir, kita tak mau. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kita boleh hidup di bawah pemimpin kafir yang adil, tapi kita tak boleh nak hidup bawah orang yang mengaku Islam tapi sangat zalim. Tak boleh nak hidup. So langkah kaum muslimin ialah langkah yang bijak. Balik pada setakat ni lah, kita tak tahulah ke belakang ni. Kalau 2-3 hari dia teringin nak puasa, kita pergi enggak lah. Tak ada masalah. Tak boleh kira orang. Faqama rajulun minhum, maka bangun seorang lelaki di kalangan mereka, di kalangan masjid yang dia pergi tadi ni. Yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Nama dia dipanggil nama dia Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ni dia geng lah dengan tadi ni Al-Jarrah bin Sinan tadi. Mereka tunggu tempat lain kot mereka bangkit. Mereka kata kot orang kata kat mereka, kita dalam bahasa kita kot orang buruk kan. Apa yang untuk komplain. Tapi bila pergi ke masjid Bani Abs, mereka rasa daripada peluang cakap. Bila saja Muhammad bin Maslam tanya, apa pendapat penduduk di sini berhubung dengan Sa'ad bin Waqqas? Kata Usamah bin Qatadah, amma inna syattana fa inna Sa'da kana la yasiru bisriyah wa la yaqsimu bisawiyah wa la ya'milu fil qadiyah. Dia bangkit, dia kata kalau kau nak tanya kami yang ni, nak tanya kami supaya cakap betul, ni aku nak cakap betul. Adapun Sa'ad ni, pertama la yasiru bisyariyah, dia tak ikut berperang. Allah, bohong juga. Sa'ad ni kepala, dia yang buka Iraq, dia tak ikut berperang. Kemudian tak bahagikan harta kepada rakyat dengan cara yang sama. La yasmu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah, kemudian tak adil dalam hukuman. Tu dia Sa'ad. Sa'ad terdiam, tak tahu nak kata apa pada. Dia terus tuduh benda yang kita kadang-kadang orang tuduh benda yang tak ada. Kita duduk semayang, satu orang tuduh, hang aku tahu memang jenis tak semayang. Kita nak kata berdoa pun semayang, nampak macam bodoh balik kita. Tapi bertengkar dengan dia benda-benda dulu. Sa'ad kata, amma wallahi la ad'uwanna bisalam. Adapun demi Allah, aku doa dengan 3 benda. Dan saat ini Nabi pernah kata pada hari pada Nabi kita doa, ud'u ya Sa'ad, doa wahai Sa'ad, mustajab. Sa'ad doa, Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil 'umrahu wa atil faqrahu wa 'adhibhu bil fitan. Ya Allah, jikalah sekiranya hamba-Mu ini, siapa dia? Usamah bin Qatadah. Jika hamba-Mu ini berbohong, dan dia bangkit untuk menunjuk-nunjuk, dan supaya orang tahu, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya,
dan dedahkan dia kepada fitnah. Fitnah ni bukan fitnah Melayu, fitnah Arab. Fitnah Arab apa? Ujian ataupun Allah bagi sesuatu yang menimpa, yang merosakkan agama. Sebab tu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan fitnah hak Melayu terjemah tu. Hanya nak fitnah aku tahu. Fitnah lebih dahsyat membunuh. Tu salah. Bukan Quran maksud tu. Al-fitnah yang Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh tu. Fitnah yang Quran maksudkan ialah fitnah yang merosakkan agama. Yang kejadian yang merosakkan agama lebih dahsyat daripada membunuh. Itu maksudnya. Maka dedahkan dia pada fitnah. Dia kata wa kana ba'da dhalika idza su'ila yaqul syaikhun kabir maftun asabatni da'watu sa'. Dia ni dia kata ada pun selepas daripada itu bila ditanya dia kata aku adalah orang tua. Cerita dia macam ni. Dia ni tadi tuan-tuan Al-Jarrah bin Sinan, hak kepala tadi, dia mati kena bunuh, dipotong. Dia ni hak taat doa kat dia memang panjang sungguh umur dan buta matanya. Dalam riwayat ni dia kata panjangkan kefakirannya. Tapi dalam riwayat yang lain Imam Ahmad sa'at wa'mi basarah, dan butakanlah matanya, dan dia buta. Dia sangat panjang umurnya dan dia ada 10 orang anak perempuan yang mana dia miskin. Dia miskin. Dan dia selalu pergi duk kacau nak dawa orang di jalan. Bila orang kata anta syekh ittaqillah, hang dah tua, takutlah kepada Allah. Dia kata asabatni da'watu rajul mubarak. Aku telah ditimpa doa seorang lelaki yang diberkati. Rajulul mubarak, bukan muslim mubarak, rajulul mubarak. Lelaki yang diberkati, mubarak, itu oleh diberkati. Telah menimpa aku doa orang yang diberkati. Doa apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kalau Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala letakkan hadis ni nak cerita jaga-jaga dengan doa orang saleh. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya kita boleh doa kepada orang yang zalimi kita sekalipun dia Islam. Riwayatnya sekalipun dia Islam. Dengan syarat kita jangan kata ya Allah timpa bala pada dia ni. Kita buat macam Sa'ad kata, ya Allah jika sekiranya dia memang sengaja nak buat nanya aku. Dan Sa'ad kata in kana Allahumma in kana abduka hadha kadiban. Ya Allah, jika hamba-Mu yang ni memang bohong, memang bangkit nak buat nanya aku, memang nak menunjuk ke orang nak malukan aku, maka aku minta. Sebab kita kena lapis kita, sebab kita tak tahu lagi dia tak sengaja, dia nak masuk lain, kita faham dia kerja duk doa ke orang sebab turun bala tak benar kan. Kita bila ada orang buat melampau, kita kata ya Allah, jika hamba-Mu ini memang tahu sengaja nak buat nanya aku, memang hamba ni memang berdusta, dia bohong kata-kata, jangan kau minta. Boleh, sebab saat ni orang yang Nabi jamin masuk syurga, dia doa. Dia doa. Kata Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi, rawi yang mengambil tabi'in yang mengambil hadis ni daripada Jabir bin Samurah, kata dia bahawasanya dia melihat apa? Usamah bin Qatadah ni selepas daripada ni saqata hajibahu ala ainaihi min al-kibar, kening ni jatuh ke mata dah kena tua, tapi duk rabah nak darah orang kau jalan. Allah jadikan malu. Bukan saja malu tuan-tuan, nama dia kita baca hari ini Usamah bin Qatadah. Dia mati 1400 tahun dah, kita tak sebut lagi. Perbuatan dia kata kat Sa'ad, jaga-jaga. Kadang-kadang kita buat nanya orang baik, orang saleh, orang memang sayang Allah, sayang Rasul, kita kata kat dia, dia doa kita tak tahu.
Dengan hanya sekali kita bangkit. Usamah bin Qatadah hanya berapa second, tak sampai 1 minit, buat cercaan pada Sa'id. Dia tanggung aib itu sepanjang hayat dia. Bahkan selepas dia mati, setiap kali orang baca hadis Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad dan riwayat-riwayat yang lain, riwayat hadis ini Abu Dawud semuanya ada riwayat cerita tentang Usamah bin Qatadah yang telah Sa'ad bin Abi Waqqas doa kepada dia kerana dia telah menghina orang saleh. Dia menghina gubernur yang saleh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita jaga-jaga dengan apa yang ada. Dan kita tahu Umar bin Khattab dulu, tuan-tuan tahu apa? Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir, Umar sayang kat dia. Umar lantik dia, tapi dia tak ada orang kat dia pula. Dia persilap, dia salah faham. Dia jadi gubernur di Hams. Dia jadi gubernur bila perwakilan Hams datang, tuan dulu 1000 kilometer mana boleh nak pergi. Khalid Al-Walid dia, yang Abu Bakar marah, dia perang di Iraq. Di dalam celahan perang tu dia boleh tunggang kuda dia dengan laju. Dia menunaikan haji sampai ke di Mekah. Dia duduk perang di Iraq. Tentera tak ada perasan. Tuan-tuan jauh, tuan-tuan naik kapal terbang lama, pantal, sehingga tiba-tiba orang bagi tahu Abu Bakar, Khalid mai buat haji. Khalid Al-Walid. Abu Bakar bagi amaran kat dia, kalau buat sekali dia kena. Macam orang tinggal tempat air tak apa dah. Jangan ulangi perbuatan. Jangan ulang. Tapi nak kira tangkaslah. Tangkas. Patah balik. Khalifah kata jangan balas. Tangkas. Sebab tu apabila Rom kepung Syam, semua Rom kepung, Abu Ubaidah perang, dan apabila Umar arahkan supaya Khalid pergi, Rom kepung semua sebadan. Kebanyakan sebadan lah, sebadan dulu kan, jalan-jalan utama lah dia kepung dia supaya orang tak main kan. Tiba-tiba from nowhere, tak tahu daripada mana, Khalid muncul berada bersama dengan Abu Ubaidah dengan tentera. Dia melalui jalan gurun yang Rom rasa orang niat orang tak lalu, dia lalu. Sebab tu sahabat kata susah perang Khalid ni, sebab dia tak letih. Kita letih. Dia tak letih. Tapi Umar pecat dah. Orang kata Abu Ubaidah, Umar kata dia garang lah, cukup dengan aku lah. Berhenti orang lembut sikit, orang lunak sikit. Umar, apabila orang daripada Hams datang, lagi Syekh Wahab bila tak memberi menurut. Bila orang daripada Hams datang, Umar tanya berhubung dengan Sa'id bin Amir. Dulu kita beritahu. Bila datang, dia berkata, kami bagus tapi kami nak komplain dia ada 4 benda. Pertama, dia keluar kerja lambat. Umar sensitif kan? Hatta ya ta'ala nahar. Dia keluar kerja sampai matahari naik tinggi dia. Tuan, Umar bin Khattab dia tak bagi gubernur tak boleh ada pintu. Dia hanya ada terai. Sebab dia tak mau orang panggil taklah. Zaman tu boleh lah, zaman dia masuk rumah cerah. Dia keluar kerja lewat. Satu hari belah malam kita panggil dia tak naik, dia tak sahut. Kita panggil orang dia tak sahut. Orang kata, hari ini kesalahan besar. Orang kata, satu lagi dalam sebulan, satu hari dia hilang, kami tak tahu dia pergi mana. Tak muncul langsung. Oh, ini kesalahan besar. Orang dah sebut. Satu lagi. Kadang-kadang dia duduklah majlis, duduk sebelah, dia jatuh pingsan. Kami pun tak tahu. Umar kata tak boleh jadi. Panggil dia mai. Tuan-tuan hebat Umar. Tanya dia. Tanya Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir adalah sahabat salih dah. Dia tanya Amirul Mukminin kalau boleh aku tak menjawab semua soalan dia.
Jawab. Ajib ya. Ajib ya Sa'id. Respon. Jawab. Dia kata kalau boleh. Dah tanya Allah. Dia kata pertama, aku keluar lewat sikit sebab aku ni sebenarnya tak ada siapa bantu aku. Doa. Roti nak kena buat sendiri, uli sendiri, semua nak kena buat sendiri. Aku governor tapi aku nak kena buat semua ni. Jadi dengan nak bakar roti, lepas tu dia ambil masa sikit, lewat sikit tu. Okey. Yang kedua, aku ni dah untuk siang penuh dah untuk mereka. Malam bagilah peluang munajat ke Allah, doa ke Allah. Jadi malam bagi peluang doa lah, untuk ibadah. Padahlah mereka dah sungguh lah dengan aku siang ni. Tu yang malam dia balik aku kira tak apa lah. Yang ketiga dia kata yang aku hilang, aku ni baju dah selai. Jadi nanti bulan ni nak kena basuh baju tu, sementara nak kering tu pergi demok menyorok tu. Allah, governor tuan governor. Husni Mubarak ada 90 bilion US. 90 bilion US. Kalau nak bagi suruh orang tangguh bulan 9 baru nak letak jawatan kerana dia nak buat pembaharuan yang dia nak buat tu. Pada bulan 9 dia letak jawatan, 30 tahun dia tak boleh buat pembaharuan. Adakah dalam 7 bulan dia boleh buat? Kalau dia boleh buat pun dia mesti didenda. Sebab apa? Sebab dia bohong. Benda yang boleh buat 7 bulan dia tak buat dalam 30 tahun. Dia kena lagi sekali. Sebab baik minta jawatan. Dia doa pun dia minta jawatan. Saya harap semua kena harap Allah. Itu kata Sa'id bin Amir. Aku pakai yang adalah. Yang keempat dia kata, dulu masa aku tak masuk Islam dulu Mekah, aku tengok Khubayb Al-Ansari, musyrikin tangkap dia dan dia orang pasung dia di batang taman. Dia orang potong daging dia sedikit demi sedikit kerana dia ikut Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya dia, wahai Khubayb, mau tak Muhammad duduk tempat tu? Dia kata, kalau Muhammad duduk bersama dengan, kalau aku berada dengan kaum keluarga aku dan anak-anakku, dan Muhammad berada dengan tempat dia sekarang dia berada, dan dia terkena duri pun aku tak reda. Maksudnya bukan kata nak suruh Muhammad duduk tempat aku, kalau dia kena duri pun aku tak mau. Dan mereka potong isi dia sikit demi sikit sehingga dia mati. Ketika itu aku musyrik, aku tak tolong dia. Setiap kali aku teringat peristiwa itu, dia tak masuk Islam lagi ketika itu Sa'id, aku rasa macam Allah tak akan ampunkan aku sebab aku tak tolong Khubayb Al-Ansari. Dan aku rasa takut dan aku akan jatuh pingsan. Hebat memang perasaannya. Kita orang Islam dibunuh merata. Bukan potong daging, pancung kepala, lemut, wanita dirogol di Iraq, di Pakistan, di Afghanistan, di Thailand, di Myanmar, di Filipina. Kita tak ada perasaan. Khubayb, padahal kita dah Islam dah. Khubayb dah tu kena, sedangkan Sa'id belum Islam. Sa'id teringat saja jatuh pingsan, takut Tuhan tak ampun sebab dia tak tolong Khubayb Al-Ansari. Setiap kali aku kenang peristiwa itu, aku pingsan. Orang kata segala puji bagi Allah yang tak pernah jadikan perasaan aku silap dengan kau yang Sa'id. Orang puji kan? Kualiti pemimpin diukur. Tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang Umar tanya? Komplain mereka, semayang tak betul. Kes Khalifah ambil. Ni pemimpin semayang, wadi, kaki terangkat belakang, lipat kita betul. Macam-macam. Tak tanya hak menteri semayang salah.
Tak tanya lagi Fatihah baca betul ke tak? Agak betul ke? Kita tak tanya yang tu. Sebab kita macam mana kita? Macam itulah pemimpin kita. Tapi oleh kerana zaman tu salah semayang tak betul itu satu isu. Semayang mesti betul. Walaupun komplain itu sebenarnya salah, tetapi dia dianggap besar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka ini isu ini lah salah satu hadis riwayat ini menunjukkan bahawa doa orang yang salih mustajab dan Allah Taala sahut doanya. Kadang-kadang hamba yang menzalimi orang salih itu akan ditimpakan bala oleh Allah. Alhamdulillah. Allah ada satu soalan. Sementara itu tamu kita mahu ada soalan ada. Ada soalan? Orang yang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar menggantikan kepada Ammar. Umar ganti Ammar di sudut untuk menguruskan salat. Masalah ini mereka mengajukan juga bahawa ia pun merujuk kepada Ammar dan mereka ia merujuk kepada Ammar, merujuk kepada Sa'ad. Ya. Silakan. Ya. Dia sebab saya kata ini riwayat, bukan hadis, riwayat. Dia bukan hadis Nabi, tapi dia amalan sahabat. Jadi perbuatan Sa'ad itu boleh dijadikan juga sebagai alasan kerana dia tak dibantah oleh sahabat yang lain. Ini berlaku pandangan perbezaan di kalangan ahli usul. Adakah perbuatan sahabat ataupun pendapat sahabat menjadi hujah ataupun tidak di dalam agama? Dalam mazhab Syafi'i dia menyatakan sahabat punya pendapat tidak hujah. Tidak hujah. Terkenal kata-kata Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Sahabat itu tokoh, kita juga tokoh. Maksudnya sahabat boleh bagi pendapat, kita pun boleh bagi pendapat di dalam masalah. Maka pada mazhab Syafi'i, kalau sahabat tu bagi pendapat belum tentu menjadi hujah selagi mana tidak ada bukti di segi hadis. Yang maksudnya ijtihad sahabat. Dalam mazhab Ahmad yang lainnya mereka menyatakan pendapat sahabat ada nilai yang jadi hujah kerana sahabat itu menyaksikan penurunan wahyu dan memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i bukan menafikan bahawasanya sahabat itu ada nilai, dia bukan menafikan, tetapi dia nak cerita kalau sahabat sekadar bagi pendapat, mungkin pendapat itu dia ambil daripada Nabi, mungkin pendapat dia, dan itu memang terbukti. Kadang-kadang sahabat juga kadang-kadang ada bagi pendapat yang memang kita tengok pendapat itu hanya pendapat Abu Hurairah dan sahabat lain mempunyai pendapat yang lain. Tetapi ahli usul menyatakan jika sahabat bagi satu pendapat dan sahabat lain tahu dan sahabat lain tak tolak pendapat itu, maka pendapat itu dikira pakai. Kerana mereka tak tolak. Kalau mereka tak setuju, mereka akan bagi pandangan yang lain. Kerana kita tahu memang sahabat kadang-kadang ada bagi pandangan dan sahabat lain juga tidak setuju dalam hal itu. Tapi hal ini bila Sa'ad bin Abi Waqqas dan riwayat ini diriwayatkan dan sahabat lain juga tahu, mereka tidak membantah perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita akan tengok lagi nanti kita akan tengok dalam hadis yang berikutnya Sa'id yang akan mendoakan kepada Arwah binti Aus yang juga memfitnahnya. Juga menunjukkan sahabat lain pun ada doa kepada orang yang memfitnah yang lain. Ya, ada salah. Saya faham jika solat berjemaah kena ikut imam. Jika imam tersebut mazhab Syafi'i, kita pun kena ikut cara imam tersebut. Tapi jika saya berjemaah solat subuh lepas imam selesai baca qunut, baru selesai. Jika saya bangun untuk sambung rakaat kedua sendiri, tidak ada pernah orang menyatakan sembahyang mesti mengikut mazhab imam. Tak ada. Cuma orang kata sembahyang mesti mengikut imam. Kalau kita mesti sama mazhab imam, orang Malaysia sembahyang tak sah sebab dia pergi sembahyang di Masjidil Haram, imam mazhab Hanbali, ya.
Tak, fanatik mazhab ni datang kemudian. Tidak ada, Islam tak kenal fanatik mazhab ni. Sahabat pun tak pernah kata siapa yang belajar dengan Umar tak boleh belajar dengan Abdullah bin Mas'ud, tak pernah kata. Kemudian orang kata siapa ikut Syafi'i tak boleh ikut Hambali. Ini fanatik kemudian. Sahabat semua jadi guru, ramai jadi guru. Abadillah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Tak pernah siapa pun kalangan mereka kata kalau kau dah mengaji ambil fatwa kat aku, jangan ambil fatwa kat sahabat ni. Orang tak kata. Mazhab datang selepas daripada itu. Al-Imam Abu Hanifah meninggal 150. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Dia kemudian daripada itu sampai 2 kurun lah kemudian. Hampir 2 kurun kemudian baru jadi mazhab itu berkembang. Orang tidak kata. Cuma kita ambil hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Maka jika imam berkunut, maka makmum yang afdalnya hendaklah dia berkunut bersama dengan imam. Kita pergi sembahyang di masjid, tu imam kunut, kita kunutlah. Jangan tak pergi kata subhanallah pula. Kunutlah sama imam. Walaupun kita mungkin berpendapat sebenarnya tidak ada kunut yang khusus bagi salat subuh. Dan Imam Syafi'i kita tidak kata dia buat bid'ah. Kita menyatakan itu ijtihad dia. Dia menganggap adanya masalah, dia adanya kunut itu dan dia menerima riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Dia menerima hadis yang berhubung dengan masalah itu. Walaupun ahli-ahli hadis yang lain berpendapat hadis itu tidak begitu kukuh dan mereka menganggap hadis yang menyatakan Nabi kunut subuh itu kunut. Hadis lain juga menyebut dalam Bukhari, Anas kata Nabi juga kunut pada zuhur, pada asar dan seumpamanya. Kunut itu ialah kunut nazilah. Itu kita juga berpendapat demikian. Maka kalau kita bersendirian, maka kita tidak berkunut dalam hal itu. Dan kalau imam berkunut, maka kita kunutlah bersama dengan imam dan tidak patut untuk kita pergi kata subhanallah atau menyatakan. Ini ialah pandangan imam itu di atas mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan perkara yang sama, dia kena buat dia kena buat benda yang sama. Bila dia pergi ke Masjidil Haram dan tu imam tak kunut, macam apa kita nak kunut? Karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Nabi kata sesungguhnya dijadikan imam untuk kita ikut. Tak payah kunut lah. Pasal imam tak kunut. Bila balik main masjid kampung dia kunut, dia pun kunut lah. Tapi rakaat kedua tak ada tu imam, terpulang pada mazhab dia lah. Kalau tanya saya tak kunut lah. Tapi kalau tak kunut, mereka sakit tengok. Tak apa lah. Mereka tak marah lah. Mereka marah tu kalau masa ikut. Dia marah ni kalau dia muda je. Saya tengok. Saya kalau semayang banyak tempat. Kalau kawan-kawan kita daripada India Muslim ni, kan, mereka tak kunut. Mereka mazhab Hanafi. Bila Tok Imam kunut, mereka tak kunut. Soal mazhab Hanafi. Tapi orang tak kata apa lah. Kan? Tak kata apa. Tapi kalau entah, nanti dia marah. Jadi entah tak salah. Tapi yang afdalnya ikut imam. Ikut imam. Imam kunut kita angkat. Sekurang-kurangnya ikut pergerakannya. Angkat tangan. Innama ju'ilal imam liyu'tamma. Kecuali perkara yang jelas tidak ada dalam nas. Kerana kunut ni masalah khilaf. Kan jelas tak ada dalam nas. Sebelum nak semayang, tak ada dalam nas. Dia duduk baca qul a'udzu birabbin nas. Kita tak payah ikutlah. Kemudian waladdallin, kalau lah ada tu imam pergi rabbil ghafir, kita tak ikutlah. Itu jelas tidak ada nas. Bukan saja tak nas, tak ada mazhab yang kata pun. Itu kita tak buat. Tapi kalau yang ada, maka kita bertasamuh dalam perkara-perkara yang belum bertolak ansur, oleh dalam hal-hal yang belum bertolak ansur. Wallahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.